Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini, kumpulan kami akan menerangkan tentang implikasi pendatang asing dan pemindahan teknologi. Sebelum kami memulakan penerangan, ingin saya memperkenalkan ahli kumpulan kami iaitu Nur Nabihah binti Idris, KID 2206040068. Seterusnya, Umi Humairah binti Muhammad Jaiz, KID 2206040083, dan saya Nurfatin Nazirah binti Samsul, KID 2206040065. Kategori pekerja asing terbagi kepada dua. Yang pertama, pekerja asing yang datang secara sah. Yang kedua, pekerja asing yang datang secara tanpa izin. Syarat pekerja yang datang secara sah ialah ditentukan jenis pekerjaan, majikan dan tempat tinggal. Telah melalui banyak proses untuk mendapat kelayakan sebagai pekerja. Diberikan permit untuk tempoh bekerja di negara ini. Ada dokumen perjalanan yang sah, tidak membuat masalah, tiada penyakit berjangkit dan perjanjian kontrak yang sah. Yang terakhir, mempunyai tempat kediaman, makanan dan perkhidmatan yang disediakan oleh majikan. Pekerja yang datang secara tanpa izin, iaitu tidak melalui proses seperti kategori pertama dan tiada dokumen sah dan risiko penyakit berjangkit dan mudah dieksploitasi kepada semua orang. Kedatangan pendatang asing memberikan beberapa implikasi kepada negara dan juga masyarakat. Antaranya, ia menyebabkan peluang pekerja tempatan tersekat. Selain itu, mengancam keselamatan, kesihatan dan sosial masyarakat. Kedatangan pendatang asing juga menyebabkan pengaliran keluar mata wang negara. Peluang pekerjaan penduduk tempatan tersekat disebabkan majikan lebih memilih untuk mengambil pendatang asing sebagai pekerja kerana kos untuk menggaji pekerja asing adalah lebih rendah dan murah dibandingkan dengan pekerja tempatan. Syarikat juga akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Mengancam keselamatan, kesihatan dan sosial masyarakat. Hal ini akan menyebabkan peningkatan kadar jenayah di negara kita semakin tinggi. Contohnya seperti jenayah pecah rumah, kecurian, merogol, kerusuhan dan lain-lain lagi. Pendatang asing juga berpotensi besar dalam membawa penyakit berjangkit ke negara ini. Seterusnya, pengaliran keluar mata wang negara. Wang pendapatan yang diperoleh oleh pendatang asing akan menyebabkan pengaliran wang ke tempat asal mereka. Hal ini akan mengganggu kerancangan kegiatan ekonomi negara. Pendapatan negara juga akan mengalami kerugian yang besar. Saya teruskan dengan definisi pemindahan teknologi. Baiklah, apakah yang dimaksudkan dengan pemindahan teknologi? Pemindahan teknologi merupakan usaha mengimport atau membawa masuk peralatan dan pengetahuan seperti kemahiran, tata cara dan teknik asing demi meningkatkan daya produktiviti industri tempatan. Jadi, mengapa perlu pemindahan teknologi? Mari kita ketahui apakah implikasi pemindahan teknologi. Terdapat 5 implikasi pemindahan teknologi yang boleh kita ketahui. Yang pertama, dapat membawa kepada perkembangan pesat. Yang kedua, dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh. Yang ketiga, dapat menambah pengetahuan dan kemahiran pekerja tempatan. Yang keempat, dapat mewujudkan kesan rantai positif. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh dalam sektor pertanian. Saya akan terangkan setiap implikasi yang saya nyatakan sebentar tadi. Yang pertama, dapat membawa kepada perkembangan pesat, bermaksud membawa kepada perkembangan pesat dari segi kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, lebuh raya, jalan kereta api, sistem telekomunikasi, bekalan elektrik dan sebagainya.
Yang kedua pula, dapat mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh. Bermaksud, misalnya, mesin penuai padi dalam membantu mengatasi masalah kekurangan buruh semasa musim menuai padi. Demikian juga, penggunaan teknologi yang canggih seperti robot boleh mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh dalam perindustrian. Yang ketiga, dapat menambah pengetahuan dan kemahiran pekerja tempatan. Pemindahan teknologi ini membantu pekerja tempatan meningkatkan kemahiran mereka dalam pelbagai aspek seperti pengkomputeran, data-data dan sebagainya, lalu membaiki kualiti hidup mereka. Hal ini menyebabkan pekerja-pekerja tempatan tidak akan ditindas sewenang-wenangnya oleh majikan luar. Kita teruskan dengan yang keempat, iaitu dapat mewujudkan kesan rantai positif. Wujudkan kesan rantai positif ini seperti pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lain dan membuka peluang ekspor yang baru kepada negara. Misalnya, pengekspor komponen-komponen kereta oleh kilang yang ditubuhkan untuk membekalkan komponen kereta kepada Proton. Yang terakhir, yang kelima, dapat mempercepatkan pembangunan industri. Teknologi moden seperti komputer dapat mempercepatkan pemprosesan data-data. Selain itu, jentera-jentera seperti mesin menuai dapat mempercepatkan pengeluaran hasil pertanian ataupun hasil perkilangan. Setelah kita mengetahui apakah implikasi pendatang asing dan pemindahan teknologi, kita dapat simpulkan bahawa kedatangan pendatang asing membawa implikasi yang positif dan negatif kepada negara kita. Walaupun segelintir berpendapat pendatang asing dapat memacu kepada pembangunan negara, kita juga perlu melihat kesan negatif yang wujud setelah itu. Selain itu, pemindahan teknologi dari semasa ke semasa amatlah memberikan kesan yang positif kepada negara kita kerana ia akan menyebabkan negara kita setaraf dengan negara-negara maju yang lain. Oleh itu, pihak kerajaan serta rakyat perlulah bersama memanfaatkan teknologi dan menangani masalah pendatang asing tanpa izin. Ini sahaja pembentangan kami pada hari ini. Maaf jika terdapat kesalahan dan kesilapan semasa video ini dijalankan. Sebelum kami mengakhiri pembentangan pada hari ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video berkaitan dengan pendatang asing. Seramai 562 pendatang asing tanpa izin parti diusir keluar dari Sabah melalui Pelabuhan Sandakan pada Selasa. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Sabah SHCT Salehah Habib Yusof berkata, pengusiran parti itu menjadikan jumlah yang diusir untuk sepanjang tahun ini meningkat kepada 12,948 orang. Menurutnya, secara keseluruhan seramai 1,927 parti telah diusir sejak tahun 1990. Katanya proses pengusiran yang dijalankan setiap minggu itu lancar menerusi kerjasama dengan beberapa agensi lain. Ia termasuk penyelarasan tanggungjawab, penghantaran pulang parti dari Sabah bersama Jabatan Imigresen Malaysia serta pelbagai agensi lain. Justru operasi pengusiran itu akan terus dijalankan dengan matlamat menjadikan Sabah bebas daripada parti. Sekian daripada kami. Assalamualaikum.